Okay, so macam biasa, video recording ni akan saya upload pada YouTube channel. So please, kalau tak faham, kalau ada apa-apa soalan, boleh view balik kelas kita. Dan kalau betul-betul masih lagi tak faham, boleh WhatsApp ataupun jumpa saya personally kat office lah. Okay, so yang tu minggu depan lah kalau nak jumpa face to face. Alright. So minggu ni kita akan tengok sambungan daripada routing. Okay. So untuk routing ni kita akan tengok dynamic routing. Okay, hari tu kita dah belajar static routing. So dynamic routing sama juga macam awak punya IP address yang awak belajar secara simple tu. So dia ada static and dia ada dynamic. So bila kita cakap pasal dynamic, it's all about automatic lah, automation. Okay, so dynamic routing protocol kita akan tengok. Objektif ni saya skip lah. Okay, so the evolution of dynamic routing protocol. Dynamic routing protocol used in networks in the late 1980s. New version support the communication based on IPv6. Okay, so untuk dynamic routing protocol, dia ada dua jenis, iaitu interior gateway protocol and exterior gateway protocol. Okay, so apa yang kita akan cover semester ni is on interior gateway protocol. Okay, exterior gateway protocol adalah protokol untuk kita berhubung dengan antara LAN dengan WAN lah. So yang tu awak akan tengok pada semester hadapan. Okay, WAN teknologi. So untuk interior gateway protocol, satu protokol yang kita dah belajar sebelum ni adalah static routing lah, static routing protocol. So untuk dynamic routing protocol kita akan tengok RIP. Okay, kita akan tengok RIP, routing information protocol, dan EGRP and OSPF. Okay, yang ni banyak digunakan pada ISP. Okay, so untuk local ni kita jarang gunalah. Okay, IS ni. Nama dia? Nanti saya cari, saya dah terlupa IS ni apa. So untuk interior gateway protocol, dia ada dua yang iaitu kita panggil distant vector protocol and also link state protocol. Okay, apa beza dia? Kejap lagi kita tengok kenapa dia berbeza kumpulan, tapi kita akan belajar ketiga-tiga ni dan dia adalah dalam kumpulan yang sama, iaitu dynamic routing protocol. So untuk IPv4 we have RIP version 2. Why version 2? Jadi kita tengok apa beza version 2 and the previous version. Previous version is version 1. Okay, so kita akan tengok apa beza RIP version 2 and RIP version 1. Dan kita akan tengok what is EIGRP and OSPF. So awak ada tiga lagi protokol yang kita akan cover untuk semester ni, and all those protocol is in your final exam. Okay, either static, RIP, EGRP and OSPF. Semua ni akan pakai. Sama ada teori ataupun amali. Okay, so untuk IPv6 kita ada RIP NG, okay, EGRP for IPv6 and OSPF version 3. Cuma untuk IPv6 ni saya tak cover sangat sebab awak baru nak belajar untuk IPv4. Kalau saya masuk IPv4 dan IPv6, saya rasa tak cukup masa lagi 9 minggu. So kita akan cover IPv4. IPv6 lebih kurang sama je macam IPv4, cuma dia ada dalam command dia akan include IPv6 punya aksara lah dalam command untuk IPv6 punya protokol. So kita belajar IPv4, IPv6 tu kita boleh faham kalau kita faham IPv4. Alright. So purpose of dynamic routing protocol. Routing protocol are used to facilitate the exchange of routing information between router. Okay, routing protokol ni, protokol untuk routing ni digunakan untuk kita tengok lah, untuk kita selaraskan pertukaran maklumat antara router lah. Okay, so the purpose of dynamic routing protocol include the discovery of remote network, maintaining up-to-date routing information,
choosing the best path to destination network, ability to find a new best path if the current path is no longer available. Okay, berbalik kepada static routing sebelum ni, soalan yang agak popular lah. Biasanya, apakah perbezaan antara static routing and dynamic routing? Okay, apakah perbezaan antara static routing and dynamic routing? So, untuk static routing, biasanya kita kena assign, okay? Kita kena assign routing tu secara manual, okay? Kita kena assign routing tu secara manual. Maksudnya daripada satu router ke router yang lain, untuk dia pergi ke daripada router A ke router B, untuk dia pergi ke router A ke router B tu, network administrator yang perlu set ataupun bagi tahu kat router tu. So to go to router B, okay, this is the path, this is the IP address. Okay, barulah router tu tahu nak pergi ke barulah router A tahu nak pergi ke router B. Kalau tak, sampai ke sudah, walaupun router tu bersambung sebelah dengan dia, dia tak akan boleh buat routing. Dia tak akan boleh pergi daripada router A ke router B. Okay. Berbeza dengan dynamic routing protocol, kita setkan protokol tu pada router A. Okay, router A dan router B, kita setkan dua-dua tu dynamic routing protocol. Kita tak set routing, kita set protokol sahaja, okay, pada kedua-dua router tu. Router tu sendiri akan berkomunikasi menggunakan protokol yang kita dah set antara router A dan router B untuk kenal pasti laluan dan IP address yang bersambung antara kedua-dua router. Kejap lagi kita tengok diagram dia, macam mana dia beroperasi. So, bila macam tu, dia akan maintain up-to-date routing information. Okay, every now and then, dia akan broadcast, dia akan buat discovery sama ada sambungan dalam network tu ada perubahan ataupun tak. Kalau tak ada perubahan, dia akan maintain dia punya routing table. Kalau ada perubahan, dia akan update dia punya routing table. And the network administrator, the user, tak perlu nak buat apa-apa pun. Okay, kita set, kita tinggal, router tu yang akan proses sendiri, router tu yang akan cari and akan pilih laluan mana yang dia akan lalu based on the dynamic routing protocol yang kita dah set. Okay, berbeza dengan static routing, once ada perubahan pada network, okay, network administrator or the user will need to reconfigure the routing ataupun static route tu lah yang kita set supaya sambungan yang mungkin terputus ke ataupun ada tambahan yang baru ke boleh boleh dihubungkan menggunakan static routing tu lah. Okay. In dynamic routing tak perlu. Sebarang penambahan ataupun pengurangan network device dalam network tu, router tu sendiri akan analyze dan akan cari jalan yang terbaik untuk dia connect antara satu rangkaian dengan satu rangkaian yang lain. Okay, so choosing the best path to the destination network, dia sendiri yang akan pilih lah based on the dynamic routing protocol yang digunakan, either RIP, EGRP or OSPF. Okay, then ability to find a new best path if the current path is no longer available. So kalau katakan sambungan antara router tu terputus ke ataupun kita remove that router, so dia akan cari jalan lain. Kecuali ada dua router je, itu memang tak boleh nak buat apa lah. Okay, let's say ada 10 router, maksudnya mungkin ada 12 jalan untuk pergi ke satu sama lain tu. So, daripada laluan yang dia lalu tu, dia dah jumpa sebelum ni. So, let's say satu router kat tengah-tengah tu di remove ataupun rosak dan sebagainya. So, dia akan pilih laluan yang lain tanpa disrupt the whole network. Okay? Tanpa network tu perlu down dan sebagainya. Mungkin ada delay sikit berbanding best path sebelum ni, tapi kita sebagai user, okay, pengguna, klien, tak akan rasa lah. Okay? Is
in a few millisecond, microsecond dan sebagainya. So kita tak rasa sangat perubahan tu. Okay. Alright. So the main component of dynamic routing protocol ada 3. So yang ni perlu ingat. Soalan final saya tak pasti ada ke tak. Sebab nasihat saya tak buat lagi soalan final tu. So data structure, okay, the routing protocol typically use table or database for its operation. The information is kept in RAM. So the routing table, okay, the data is kept in the RAM, in the router lah. Okay. So bila kita tak save, benda tu hilang lah. Okay. So the data structure routing table is kept there. Kemudian yang kedua adalah routing protocol message. The routing protocol use various type of message to discover neighboring router, exchange routing information and other tasks to learn and maintain accurate information about the network. So routing protocol punya message tu contoh macam awak belajar dalam dalam server configuration, awak belajar DHCP, kita ada DHCP discover, kita ada DHCP request, kita ada DHCP acknowledgement dan sebagainya. So routing protocol pun lebih kurang macam tu. Okay, dia akan try discover, dia akan try request, dia akan try buat acknowledgement untuk dia dapat maklumat daripada router lain berkenaan dengan path yang dia akan lalu. Okay, sekejap lagi kita tengok diagram tu, kita akan lebih nampak lah. Okay. Then algorithm. The routing protocol use algorithm for facilitating routing information for best path determination. So yang ni dia punya algorithm of setiap protokol tu lah. Sama ada RIP, EGRP, OSPF. So dia punya algorithm dia berbeza-beza. So 3 ni yang adalah komponen untuk dynamic routing protocol in general. Tapi untuk static routing protocol, dia still ada data structure sebab user perlu simpan maklumat yang network administrator perlu key in dalam router tu untuk simpan all the routing information. Tapi untuk algorithm dengan routing protocol message dia tak ada sebab dia tak perlu nak buat routing punya discovery, dia tak perlu nak buat acknowledgement sebab benda tu semua network administrator yang dah set secara manual. So these two component tak ada. Cuma yang pertama ni saja yang ada untuk dia simpan data. So that is static routing. Dynamic routing dia perlu ada 3 benda ni. Okay, so ini contoh component of routing protocol. So macam saya cakap tadi lah. Okay, dia ada EGRP hello, update, query, reply, acknowledgement. Mungkin nama dia sedikit berbeza lah berbanding tadi request, discover dan sebagainya. Tapi konsep dia still lagi sama. So this is how dia request dia punya information. Okay, yang ni saya skip dulu. Okay, so the advantages of dynamic routing protocol. Dynamic routing protocol automatically share information about the remote network. So, apa saja network yang bersambung dengan dia akan share between that router. Tapi dengan syarat menggunakan routing protocol yang sama. Okay. Dynamic routing protocol kita ada 3 kan. Kita ada RIP, kita ada EGRP, kita ada OSPF. So, hanya RIP dengan RIP yang boleh berhubung lah. Hanya EGRP dan EGRP yang boleh berhubung and hanya OSPF dan OSPF yang boleh berhubung. Boleh tak kalau kita pakai RIP, kita nak berhubung dengan EGRP, boleh. Dia ada satu configuration yang kita kena buat. Nanti saya cari, saya lupa apa nama dia. Dia ada satu configuration yang kita kena buat dan selepas buat configuration tu, barulah boleh berhubung antara RIP dengan EGRP ataupun RIP dengan OSPF. Kalau tak, hanya RIP dengan RIP, OSPF dengan OSPF, EGRP dengan EGRP. Okay. So, determine the best path to each network and add this information to the routing table. Okay, each routing protocol dia ada dia punya apa yang kita panggil administrative distance. Okay, yang nanti kita tengok. Dan dia ada value-value-nya berapa cepat
routing protokol tu boleh proses dan hantar maklumat daripada satu rangkaian ke rangkaian yang lain lah. Okay. Compared to static routing, dynamic routing protocol require less administrative overhead, help the network administrator manage the time consuming process of configuring and maintaining static route. So yang ni yang kita cerita tadi lah. So bila menggunakan dynamic routing, kita configure sekali, kita tinggal, yang lain tu semua routing protokol tu yang buat. Okay, tapi kalau static routing, network administrator perlu sentiasa check and kemaskini dia punya network diagram and dia kena kemaskini dia punya static routing. Okay. The disadvantages, part of the router resource are dedicated for protocol operation including CPU time and network link bandwidth. So bila dia kena proses, of course, dia punya CPU yang ada dalam router tu ada sikit akan diallocate kepada routing protokol ni untuk proses dia punya routing information, routing table, route dia ke mana dia nak pergi. So time when static routing is more, there are time when static routing is more appropriate. Bergantung kepada saiz rangkaian lah. Okay, kalau kecil nak pakai dynamic routing macam rugi lah. Kalau rangkaian tu besar, it's worth it to use the dynamic routing protocol. Okay. So, kita tengok, using static routing, network typically use a combination of both static and dynamic routing. Okay, static routing has several primary users, providing ease of routing table maintenance in smaller network that are not expected to grow significantly. Okay, kalau kita guna static routing, biasanya kita akan guna pada rangkaian yang kita set dan kita dah tak akan kacau. Kalau nak ubah pun mungkin ada satu dua yang kita ubah, mungkin disebabkan kerosakan ke maintenance dan sebagainya, dan kita tak akan ubah selalu. So kita boleh guna static routing. Routing to and from stub network, a network with only one default route out and no knowledge of any remote network. So contoh hari tu dalam stub routing, dalam static routing kita tengok stub network. So stub network kita boleh guna static routing, tak ada masalah. Okay, stub network tu adalah network yang hanya dia je network pada keluaran router tu, tak ada network yang lain. So yang tu kita panggil stub network. So tak ada masalah daripada router tu kita nak configure static routing. Accessing a single default router, this is used to represent a path to any network that does not have a mesh in the routing table. So yang ni default route lah. Default route hanya kita boleh buat kat static routing. Okay, dynamic routing tak ada default route. So maksudnya selain daripada routing yang kita set default route, so selain daripada tu dia akan keluar ikut default route. So biasanya default route ni banyak kita gunakan untuk laluan keluar daripada network ataupun untuk sambungan ke WAN dan sebagainya. Okay, so users of static routing, okay, router R2 is connected to the other network and the internet is also my only way out here. So I just use a default static route to reach any network I do not know about. So daripada R1 ni, okay, dia bersambung dengan R2. Okay, so network ni kita tahu, network ni kita tak tahu. So kita boleh configure directly pada R1 ni, network ni. Kemudian selain daripada network ni, untuk yang keluar ke sini, kita pakai default static route. So apa saja yang router ni, contoh PC ni, nak hantar ke network yang ada kat sini. So dia bila dia sampai dekat pada router satu, dia tahu yang okey, untuk pergi ke network 10.1.1.0 ataupun 10.1.2.0, dia perlu lalu router R2 dan sama ada pergi ke sini ataupun ke sinilah. Tapi selain daripada tu, dia akan tala ke luar ni lah, ke internet. So that is default static route. Router R1 has only two network that I need to know. So I just use two static route to reach those network. So ada satu, ada dua. So dia terus pakai static route. So selain daripada tu,
kita dah tak perlu nak configure. So tak perlu nak guna dynamic routing pun. Nak guna dynamic routing boleh, tak ada masalah. Cuma dia akan waste of resource je lah. Okay, so static routing advantage and disadvantages. Static routing is easy to implement in smaller network. Suitable, but dia punya disadvantages is suitable only for simple topology, for special purpose such as default static route. Configuration complexity increase dramatically as the network grow. So macam saya cakap, kalau network tu makin membesar, tak sesuai menggunakan static route lah. So static route is very secure, no advertisement are sent as compared to dynamic routing protocol. Okay, apa maksud dia? So bila kita pakai static route, network administrator yang configure sendiri routing tu, so router tu sendiri tak ada hantar broadcast signal untuk macam tadi lah. Yang saya cakap, kalau dia pakai ERP, dia akan hantar ERP hello, ataupun kalau contoh DCP yang orang belajar, dia akan hantar DCP discover tu. So ERP dia akan hantar discovery message ke seluruh network untuk tanya router yang berdekatan apa network yang bersambung dengan router yang berdekatan tu. So, daripada in term of security, is not that very secure. Kenapa? Sebab someone may tap into that network and kita boleh dapat all the routing information yang router tu tengah communicate between that router, between each other lah. Okay? So, that is why static routing is more secure than dynamic routing. Route to destination is always the same. So, kita set secara manual. So, itulah jalannya, tak ada jalan lain. Disadvantages, manual intervention required to reroute the traffic. So, kalau ada apa-apa perubahan, network administrator perlu reconfigure lah. So, no routing algorithm or update mechanism required. Therefore, extra resource of CPU or RAM are not required. So sebab dia tak perlu nak proses, so dia tak menggunakan CPU or RAM resources. So what about dynamic routing? Dynamic routing suitable in all topology where multiple router are required. Disadvantages can be more complex to implement. So kenapa kompleks? Kali pertama kita nak configure tu dia agak panjang lah sikit untuk dynamic routing berbanding dengan static routing. Tapi static routing kita nak configure, kita akan kena configure banyak. Generally independent of the network. Okay, so maksudnya apa perubahan yang berlaku kat network tu dynamic routing boleh adapt lah. Less secure, the initial configuration setting are required to secure. Ni yang saya cerita tadi about part security lah. Automatically adapt topology to reroute the traffic is possible. Sama. Route depend on current topology. Okay, require additional CPU, RAM and bandwidth. Okay, so benda yang hampir sama lah. Apa advantages kat dynamic routing will be disadvantages kat static routing. Apa disadvantages kat dynamic routing will be an advantages kat static routing biasanya. Okay, so habis slide yang pertama. Sekarang baru 9.45. Saya sambung satu lagi slide. Kemudian kita break kejap. Okay, sebab the next slide will have the diagram and lebih senang sikit kita nak faham static routing, dynamic routing. Okay. So saya share semula. Okay. So this is the second part of the dynamic routing protocol operation and fundamental. In general, the operation of dynamic routing protocol can be described as follow. The router send and receive routing message on its interface. The router share routing message and routing information with other router that are using the same routing protocol. Router exchange routing information to learn about the remote network. When a router detect a topology change, the routing protocol can advertise this change to the other router. So this is general operation of dynamic routing protocol. Boleh ditanya dalam ujian, boleh ditanya dalam final. So yang ni kena tahulah. Okay, so this is the routing table.
and how routing protocol operation berlaku. Okay. Saya rasalah, saya tak ingat sama ada ke tak soalan-soalan macam ni. Dulu macam ada, tapi saya tak pasti dalam bank soalan tu ada tak soalan-soalan macam ni. Okay, so bila starting, okay, kita ambil contoh dalam gambar rajah ni. This is masa mula-mula on, lepas kita dah sambung. Okay, sebab tu dia panggil cold start. Cold start ni maksudnya starting, initially. Okay, secara initially. Okay, R1 at 10.1.1.0.0 network available through the fast Ethernet interface fast Ethernet 00 ni. Interface fast Ethernet 00. Okay. Dalam dia punya routing table. So, network 10.1.0.0 ni 10.1.0.0. Fast Ethernet 00. So, fast Ethernet 00. So, hop 0. Hop 0 ni maksudnya dia adalah directly connected kepada router 1 ni. Okay. Then, router 1 ni juga akan add 10.2.0.0 pada dia punya routing table. Kenapa? Sebab interface serial ni is using this network. So, serial interface is S000, hop is 0, Y0 sebab directly connected. So, this is the initial routing table yang ada pada router R1. Kemudian, pada router R2, ni router R2, okay, dia punya initial routing table, dia akan ada network ni, 10.2.0.0, bersambung dengan interface ni, okay, sebab tu hop dia kosong, directly connected. Kemudian dia ada network ni, 10.3.0.0, bersambung dengan interface ni, S001. Okay, sebab tu interface dia S001, hop kosong. Sama juga dengan router 3. So, router 3, 10.3.0.0 network ni, okay, bersambung dengan interface ni, S001, okay, sebab tu hop dia kosong. Dan yang terakhir, 10.4.0.0, okay, bersambung dengan interface fast Ethernet 00. Sebab tu hop dia kosong. This is the initial routing table. Bila kita sambung, semua akan naik dalam show IP route tu, dia akan naik directly connected, local and directly connected. Okay, so this is the initial routing table. Sebab tu dia panggil kat sini cold start. Okay, next, bila dia start, okay, dia akan start network discovery. So, router R1, kita start dengan router R1. Router R1 send an update about the network out the serial interface. Okay, sebab yang ni dah penghujung. So, dia akan hantar pergi ke router yang bersambung dengan dia, router R2. Dia akan bagi tahu router R2, network 10.1.0.0 ni bersambung dengan router R1. Okay, router R1 ni akan bagi tahu pada router R2, network 10.1.0.0 adalah yang bersambung dengan router R1. So, apa yang router R2 buat? Router R2 akan masukkan 10.1.0.0, okay, interface dia adalah interface ni. Interface yang masuk ke router R2 ni. So, S.0.0.0. So, berapa hop dia? Daripada sini ke sini. So, satu hop. So, sebab tu ada satu. Dan send an update about network 10.2.0 out the fast Ethernet interface. So, daripada sini, dia akan hantar juga daripada router 1 ni, dia akan hantar juga ke site ni maklumat pada 10.2.0.0, tapi sini tak ada apa-apa sambungan, so the packet will be drop lah. Information tu akan di drop. Then, receive update from router R2 about the network 10.3.0.0 with metric of 1. So, router R2 ni pun akan bagi tahu pada router R1, network 10.3.0.0 ni, okay,
bersambung dengan router R2. So dia akan hantar information ni kepada router R1. So router R1 ni akan isi dalam dia punya routing table 10.3.0.0. Interface dia adalah interface yang dia masuk. So S000. Kemudian berapa hop daripada sini daripada sini ke sini kan. So satu hop. So sebab tu kat sini ada 10.3.0.0 interface and one hop. Kat sini ada 10.1.0.0 interface one hop. Okay. So dalam routing table ni ada satu lagi. 10.4.0.0 ni. Ini adalah daripada router R3. So router R3 pun akan buat benda yang sama. Dia akan bagi tahu pada router R2 network 10.4.0.0 ni bersambung dengan dia. So dia akan hantar maklumat tu pada router R2. So router R2 akan masukkan. So 10.4.0.0 S001. Kenapa S001 ni? Interface yang dia masuk. So S001. So hop dia adalah satulah daripada sini ke sini. So one hop. Sama juga dengan ni 10 router R3. So dia akan dapat maklumat 10.2.0.0 daripada router R2 yang ni. So kat mana dia masuk interface? Adalah interface ni. So berapa hop? Satu. Itu je ke? Okay. Next kita akan tengok router R2 ni dia dah dapat semua maklumat daripada router R1 dan router R2 dan router R3. Tapi router R1 ni kalau dia nak hantar pergi router R3 masih lagi belum ada kan? So kita tengok the next slide. Okay. Ni yang tadi. Okay. Okay. So the next slide kita tengok router R2 akan maklumkan pada router R1 ada satu network yang bersambung dengan aku tapi di hop satu hop daripada router R2. So maksudnya daripada router R2 ni dia bersambung okey 10.4.0.0 ni dia bersambung dengan router R2 okey satu hop daripada dia. Okey adakah datang daripada router R1 ataupun router R3? So router R1 ni check 10.4.0.0 ni bukan bersambung dengan dia dan bukan juga daripada router R2 ni. So dia akan masukkan dalam dia punya routing table. So daripada R1 nak pergi R2 satu hop, daripada R2 nak pergi R3 ni satu lagi hop, sebab tu dia dua hop. Sebab tu dalam routing table ni 10.4.0.0 serial interface yang ni, okay, so hop dia is 2. Alright. Sama juga dengan router R3 ni. So sebab tu kat sini 10.1.0.0 network ni. So hop serial interface dia adalah serial interface yang dia masuk. Kemudian hop dia adalah 2. So this is how the router exchange the routing information and fill in dia punya routing table in dynamic routing protocol. Okay. So yang sebelah kanan ni semua dia punya jalan penceritaan lah. Tapi saya dah ringkaskan sikit supaya awak lebih mudah faham lah. Okay. So that is how the router exchange the routing information. So kalau ada apa-apa perubahan, dia akan maklumkan semula kepada router yang berdekatan dengan dia. Network dia ada perubahan, mungkin daripada segi configuration berubah ke ataupun ada tambahan sambungan router kat sini ke. So router R1 ni akan update the information. Okay. So in dynamic routing protocol, to achieve conversion, the network is converged when our router has complete and accurate information about the entire network. Conversion time is the time it takes router to share information, calculate best path, and update their routing table. A network is not completely operable until the network has converged. Okay. Conversion property include the speed of propagation of routing information, the calculation of optimal path,
The speed of propagation refers to the amount of time it takes for a router within the network to forward the routing information. Generally, older protocols such as RIP are slow to converge, whereas modern protocols such as EGRP and OSPF converge more quickly. So, conversion is the time it take for router to share the information between each other lah. So, berbeza dynamic routing protocol, berbeza masa yang digunakan untuk dia buat untuk dia share that information. Okay, to achieve conversion, so the information must be shared between those device lah. Okay, so okay, tadi kita tengok slide yang awal tu berkenaan dengan dynamic routing protocol. So kita tengok dia ada IGP, Interior Gateway Protocol, and also Exterior Gateway Protocol. So yang Exterior Gateway Protocol ni dia punya protokol adalah BGP. So BGP ni is apa yang kita akan tengok in one technology lah. So yang ni kita tak akan tengok pada semester ni. So untuk semester ni kita akan fokus on this. Okay. So untuk IGP kita ada dua, iaitu Distant Vector Routing Protocol and Link State Routing Protocol. So apa beza kedua-dua ni? Okay, Distant Vector Routing Protocol dia ada dua protokol yang kita akan tengok, iaitu RIP version 2 and EGRP. So apa beza RIP version 1 and RIP version 2? So kejap lagi kita tengok. And EGRP ni, sebelum pada EGRP dia adalah IGRP. So apa beza IGRP and EGRP? So kita juga akan tengok kejap lagi. Dan Lead String Routing Protocol kita ada OSPF. So yang ni yang kita akan tengok juga pada semester ni. Okay. So apa beza IGP dengan EGP? Okay. Used for routing within the autonomous system include RIP, EGRP and OSPF. Okay, yang ni Okay, yang ni IGP. Okay. EGP adalah used for routing between autonomous system. Okay. So sebab tu dia banyak digunakan pada one technology. Okay. Official routing protocol used by the internet. Okay. That is the BGP. Okay. So what is Distant Vector Routing Protocol? Okay, what is Distant Vector Routing Protocol? The meaning of distant and distant vector meaning that how far and which direction it will go. Okay, distant meaning is distant is how far and vector is the direction of the routing. So for R1, 172.16.3.0/24 is one hop away. That is the distance. Okay, one hop away. Okay, and it can be reached through router R2. Okay, daripada router 1 dia nak pergi ke network ni, dia adalah satu hop dan dia boleh dicapai, dia boleh sampai melalui router R2. That is Distant Vector Routing Protocol. So, Distant Vector Routing Protocol, kita ada RIP version 1, kita ada RIP version 2, IGRP and EGRP. So, RIP version 1 is first generation legacy protocol. So, kita dah tak pakai dah sekarang. Kemudian, kita ada RIP version 2, Simple Distant Vector Routing Protocol. Yang ni yang kita banyak guna. Next, kita ada IGRP, first generation Cisco Proprietary Protocol, and kita pun dah tak guna sebab dia dah obsolete. And sekarang ni kita pakai EIGRP, Advanced Version of Distant Vector Routing Protocol. So semua jenis protokol ni kita akan tengoklah, terutamanya RIP dan IGRP. Okay. So distant vector protocol use router as signpost along the path to its final destination. Okay, a link state protocol is like having a complete map of the network topology. The signposts along the way from source to destination are not necessary because all the link state router
using an identical map of the network, a link state router use the link state information to create a topology map and to select the best path to all destination network in the topology. So kita tengok apa maksud kejap lagi perbezaan antara distant vector dengan link state routing protocol. So this is the link state. Link state dia akan tengok link daripada satu router ke router yang lain, apa status dia. So kita akan untuk link state protocol dia akan kenal pasti keseluruhan keseluruhan network itulah. So the link state protokol yang paling popular adalah OSPF lah. OSPF, Popular Standard Based Routing Protocol. IIS ni adalah popular untuk internet service provider lah, untuk network provider. So yang ni kita akan tengok link state routing protocol dengan lebih detail dalam OSPF. So dalam routing protocol, kita ada cluster routing and clusters routing protocol. Cluster routing protocol does not send subnet mask information in their routing update. Only RIP version 1 and IGRP are classful. That is why kita dah tak pakai RIP version 1 and IGRP sebab kita dah banyak menggunakan classless. Once kita buat subnetting, it will be cluster routing protocol and kita dah tak boleh guna RIP version 1 or IGRP. Created when the network address will allocate based on the classes, class A, class B, class C. Cannot provide VLSM and classless interdomain routing CIDR. Create problem in the discontinuous network. So, bila kita nak buat subnetting je, kita nak buat VLSM je, RIP version 1 and IGRP dah tak boleh digunakan. Tapi untuk RIP version 2 and EIGRP, walaupun kita tak buat subnetting, kita masih lagi boleh pakai. So, sebab tu sekarang ni memang hampir semua orang lah, memang menggunakan RIP version 2 and EIGRP as their preferred routing protocol berbanding dengan RIP version 1 and IGRP. So, clusterless routing protocol, they support RIP version 2, EIGRP, OSPF, and ISIS, and it also support VLSM and CIDR. Dan IPv6 is also in cluster routing protocol. So speed conversion, EIGRP and OSPF is very fast, and it usually used in larger network lah berbanding dengan RIP version 2. And the use of VLSM yang of course lah yang terbaru ni boleh guna, dan yang lain tu tak ada sangat. Routing protocol metric. A metric is a measure value that is assigned by the routing protocol to different route based on their usefulness of that route, used to determine the overall cost of path from source to destination. Routing protocol determine the best path based on the route with the lowest cost. So, setiap laluan tu dia akan assign apa yang kita panggil routing protocol metric. So, lagi tinggi routing protocol metric, lagi lagi kurang lah sebenarnya bagus laluan tu untuk routing protocol tu pilih. So, dia akan pilih the path or the route with the lowest metric or the lowest cost. Alright. So, kita break dulu. Untuk next ni kita akan tengok in detail. Hari ni saya nak habiskan sikit. So, ni adalah last slide. So, kita break kejap. Ni akan cover RIP. So next week kita akan buat amali on RIP. So sekarang ni pukul 10. Sekarang ni pukul 10.
Kita sambung balik 10 suku, boleh? Saya nak habiskan satu slide ni je. So, saya rasa by the time sebelum pukul 11, kita dah habis. Alright? So, kita break dulu kejap. 10 suku kita sambung balik. Okay, so kita sambung. Slide ni sikit je lagi. Dah berapa? Okay. So kita tengok Distance Vector Dynamic Routing Protocol. Yang ni yang tadi tu. Okay, so dia lebih detail sikit lah. Distance Vector Technologies, Distance Vector Routing Protocol, share update between neighbors. Macam tadi lah kita tengok yang contoh tadi, ada routing table, ada a few router tu. Not aware of the network topology. So bila kita guna dynamic routing protocol, terutamanya distant vector teknologi ni, dia hanya tahu router yang bersebelahan dengan dia. So dia hanya tahu information yang bersebelahan dengan dia. Okay, selain daripada tu dia tak tahu. So this protocol is not aware of the network topology. Okay, some send periodic update to broadcast IP 255, 255, 255, 255, even if topology has not changed. Okay, yang ni untuk RIP lah biasanya. Okay, so dia akan send periodic update to broadcast, okay, to broadcast IP 255, 255, 255, 255. So 255, 255, 255 ni maksudnya dia akan send to all, okay, even if topology has not changed. Update consume bandwidth and network device CPU resources. So bila dia buat discovery, dia buat update ni, so dia akan guna sedikit CPU resource, and also dia akan consume sikit bandwidth lah, sebab information tu akan pertukaran maklumat tu akan berjalan daripada satu router ke router yang lain, so dia akan consume sedikit bandwidth. So RIP version 2 and EGRP use multicast address. EGRP will only send an update when topology has changed. So berbeza dengan RIP, EGRP akan send information berkenaan dengan rangkaian. Kalau ada perubahan yang berlaku, ada update yang berlaku, baru dia akan broadcast lah untuk dia hantar maklumat tu kepada router-router yang berdekatan dengan dia. Okay, berbeza dengan RIP, RIP will constantly send update to the neighbor, to the nearest router, untuk dia bagi tahu lah, okay, this is the current network is connected to me, this is the current network is connected to me. Sebab apa dia perlu hantar update ni? Sebab dia router-router ni perlukan maklumat-maklumat tu untuk update dalam routing table dia. So, distant vector algorithm, purpose of routing algorithm is to send and receive update lah. Dan dia juga akan digunakan untuk calculate the best path and install route, detect and react to topology changes. So, distant vector algorithm ni dia digunakan untuk hantar dan receive update. Dia juga untuk kira, untuk cari. Okay? Contoh, kita ada satu, saya annotate sikit color hijau lah. Okay. So kita ada satu lagi router kat sini. Kita ada satu lagi router kat sini. Kemudian kita ada sambungan antara router ni. 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 So, bila dia calculate the best path, daripada R1 nak pergi ke R2 ni, dia boleh straight pergi ke R2, dia boleh lalu, contoh yang ni katakan R3, ni katakan R4. So dia boleh sama ada go straight to R2, or dia lalu
R3 kemudian bagi R2 or lalu R4 pergi R2. So it depends. Kalau katakan this line is disconnected, this line is disconnected, so dia akan pilih antara router R3 atau router R4 untuk sampai ke router R2. So that is how dia calculate the best path and set the route. And the route can be dia boleh kekal ataupun dia boleh berubah depend on the algorithm. Kemudian detect and react to topology changes. So jika ada sebarang perubahan pada topologi, dia akan berlaku perubahan laluan lah, berlaku perubahan path dan berlaku perubahan route. So dia akan calculate balik the best path and the route yang dia hantar. So RIP use Bellman-Ford algorithm as its routing algorithm. IGRP and EGRP use diffusing update algorithm, kita panggil dual algorithm, developed by Cisco. So kalau awak belajar degree di silap saya di LKM level 5 and level 6, okay, degree level 6. So awak akan belajar macam mana kita nak kira penghantaran data, okay, melalui this algorithm, Bellman-Ford algorithm and diffusing update algorithm. Okay. So dual algorithm ni memang untuk Cisco punya device. Bellman-Ford ni banyaklah digunakan untuk device yang lain. So itu at another level lah. Yang sekarang ni kita belajar apa algorithm yang dia pakai. Okay, so distant vector dynamic routing. So untuk dynamic routing kita akan tengok dynamic routing yang pertama. Okay, untuk topik dynamic routing iaitu RIP, Routing Information Protocol. Okay, kita ada RIP version 1 and RIP version 2. So kita akan memang banyak pakai RIP version 2. So what's the difference? Okay, routing update broadcast every 30 second and dia akan update guna UDP port 520. So kalau block UDP port 520, so RIP tu tak boleh berfungsi lah. Okay, so the metric is based on hop daripada satu router ke router yang lain, and the maximum number of hop is 15. Okay, so dia kecil lah. Kalau ada lebih daripada 15 hop, kita tak boleh guna RIP, kena guna EGRP or OSPF. Okay, so update forward to address. So dia punya broadcast dia akan pakai ni lah, update dia akan pakai 255, 25, 25, 25. Atau untuk RIP version 2 dia akan pakai 224.0.0.9. So this is the update address, okay, untuk RIP algorithm. Untuk RIP protokol. So why kita banyak pakai RIP version 2? Sebab RIP version 2 support VLSM, support CIDR, support auto summarization, support authentication berbanding dengan RIP version 1. RIP MG is for IPv6. It's based on RIP version 2 with 15 hop limitation and the administrative distance of 120. So RIP dia punya AD is 120. Sebab tu bila kita compare dengan administrative distance yang lain, RIP version 2 ni administrative distance dia agak tinggi lah. Tapi compare to static routing dia punya AD dia satu je. So network yang kecil memang is preferable guna static routing lah berbanding RIP or dynamic routing ni. Why? Kita bayangkan satu tu seolah macam 1 meter, 120 tu kita bayangkan 120 meter. So mana yang lebih pendek antara 1 meter dengan 120 meter? So of course 1 meter kan. So that is why AD tu satu tu lebih baik lah. Tapi untuk menggunakan dynamic routing, kita tak boleh lah nak guna static routing tu. Menggunakan AD yang satu tu. So nanti kita tengok table administration distance. What's the AD between RIP, between EGRP and also OSPF. Okay.
So this is EGRP. So EGRP and iGRP both use composite metric processing of bandwidth and delay. Royalty and load can also be included in the metric calculation. So EGRP is bounded trigger update. So bila ada update baru dia akan trigger lah update tu. Use a hello keep alive mechanism, maintain a topology table, support rapid conversion. Is a multi-apply network layer protocol support. So update tadi kalau RIP version 2 224.0.0.9 untuk EGRP 224.0.0.10. Okay. So dia yang bawah ni sama dengan RIP. AD dia lebih kecil daripada RIP lah. So nanti kita okay. So itu adalah introduction kepada dynamic routing protocol. So sekarang ni kita masuk ke RIP, Router Information Protocol, iaitu dynamic routing protocol yang pertama lah. Okay. So yang ni kita akan buat minggu depan di lab, tapi untuk teori ni saya explain dululah. Okay. So untuk RIP, okay, macam biasa kena masuk global configuration mode. Apa-apa configuration yang nak dibuat mesti dalam global configuration mode. Kemudian kalau static routing kita type IP route kan. Kalau static routing kita type IP route, kemudian network yang dia nak pergi, dia punya subnet mask, kemudian dia punya next hop IP ataupun exit interface. Okay. Tapi untuk RIP, kita type router RIP. Okay. And kalau version RIP version 2, kita type version 2 lah. Kalau version 1, kita tak perlu type version 1 lah. Kita type terus router RIP. Kemudian network yang dia nak pergi. So contoh daripada router R1 ni, kita type router RIP. Okay, router R1. Dia punya own network adalah 192.168.1.0. Okay, yang ni directly connected dengan dia. So network yang tak directly connected dengan dia adalah 192.168.3.0, 192.168.4.0, 192.168.5.0. Okay. So network yang directly connected dengan dia adalah 192.1.0, 192.168.2.0. So untuk router RIP, kita hanya perlu configure, kita hanya perlu bagi tahu router ni apa network yang directly connected dengan dia. So directly connected dengan dia adalah 192.168.1.0 dan 192.168.2.0. Sebab tu kita configure router RIP network 192.168.1.0, network 192.168.2.0. Okay. So once kita dah configure ni, bila kita run show IP route, okay, show IP route, kalau belum configure, dia akan ada C and L. C is directly connected, L is local, okay. Dan kalau static dia ada S. So untuk RIP dia akan ada R kat sini. R is routing protocol yang dia jumpa, okay, menggunakan RIP. Okay. Kenapa kita configure 192.168.1.0 yang ni? Saya annotate dulu. Yang ni dengan yang ni. Tapi dalam routing table dalam show IP route routing table ni, dia jumpa 3.0, 4.0, 5.0. Sebab 1.0 and 2.0 is directly connected. Okay. So bila kita run configuration router RIP, kita bagi tahu kat router ni, router RIP network, this is directly connected dengan dia, this is directly connected dengan dia. Network sebelum and network selepas. Kita hanya paling mudah kita nak
Nak faham? Router RIP ni kita declare network sebelum router and network selepas router. Itu saja yang kita configure. So, selain daripada tu, router ni akan tanya router R2 apa network yang directly connected dengan dia. And dia akan ambil information tu masuk dalam routing table R1. Sama juga pada router R3, apa network yang directly connected dengan router R2 pada router R3. So, sebab tu kalau kita tengok dalam show IP route ni 192.168.3.0 via 192.168.2.2. Mana dia lalu? Dia lalu kat sini. Dia nak pergi 3.0 ni, dia lalu 192.168.2.2. Okay, this is next hop IP yang kita belajar dalam static routing tu. Kita belajar dalam static routing. Dia nak pergi ke sini, dia akan lalu keluar masuk pada router R2 dekat sini. Sama juga dengan .0 dan 5.0. Okay, sebab dia perlu lalu router R2. So, semua dia punya next hop IP adalah dekat sini. Okay, so this is router RIP. Yeah, router RIP. So, untuk version 2, kita kena masukkan version 2. Router RIP version 2. Kalau kita tak masukkan router RIP version 2, dia akan jadi RIP version 1. And bila kita buat subnetting, dia akan error. Okay. So, biasakan terus guna router RIP version 2. Tak kisahlah awak ada subnetting ke, WLSM ke apa, terus guna version 2 je. Okay. So, dalam RIP, Router Information Protocol, kita ada satu function yang kita panggil auto summarization. Similar to RIP version 1, RIP version 2 automatically summarize network at all major network boundary by default. To modify the default RIP version 2 behavior of automatic summarization, use the no auto summary router configuration mode command. This command has no effect when using router version 1 sebab router version 1 tak boleh buat auto summarization pun. Okay? When automatic summarization has been disabled, RIP version 2 no longer summarize network to their classful address at boundary router. So RIP version 2 now include all subnet and their appropriate mask in RIP routing update. Kalau kita tak buat dalam RIP ni, kita tak buat command no auto summary, walaupun kita pakai RIP version 2, subnetting ni, dia takkan muncul dalam routing table. So, dia akan ada error yang akan berlaku lah dalam kita punya RIP version 2 punya protokol. So, saya buka notepad jap. Saya ringkaskan sikit. Untuk RIP, okay, saya off annotate ni. So, untuk RIP, okay, contoh dalam router R1, sekejap, saya share kontak, saya share notepad ni dulu. Okay. So, router R1, okay. Terus masuk configuration mode ni. Share mode. Okay. So, dalam configuration mode ni, configuration mode ni, kita type router RIP. Okay. Kemudian, RIP, kemudian config router, dan kita type version 2. Okay.
Dan no auto summary dan kita type network sebelum network selepas. Okay. Router RIP version 2, no auto summary, network sebelum dan network selepas. Based on this one. Network sebelum, network selepas. Okay. So, dalam RIP ni, dia ada satu lagi selepas auto summary. Kita panggil passive interface. Okay, yang ni kadang-kadang orang buat, kadang-kadang orang tak buat. Tapi biasanya saya buat. Why? Passive interface ni adalah interface sending out an unneeded update online impact the network in three ways. Wasted bandwidth, wasted resource and security risk. Okay, so kalau kita tengok kat sini, di belakang R1 ni, dia hanya ada satu network yang directly connected dengan dia dan dia dah tak ada apa-apa network ataupun router lain yang connected dengan dia. Okay, so kalau kat depan ni, dia ada network lain yang connected dan dia boleh pergi lagi selepas daripada router R2. So pada router R1, kita akan declare this network adalah passive network yang kita panggil passive network. So passive network ni apa interface yang bersambung dengan dia daripada router R1? Interface yang bersambung dengan dia daripada router R1 adalah interface G00. Sebab tu kita akan declare dalam kita punya configuration, okay, sebelum no auto summary ni, biasanya kita akan tambah lagi satu, okay, passive interface, panjang dia gigabit lah, gigabit Ethernet 0/0. So, kita akan declare interface yang pasif, maksudnya interface yang di belakang router tu dia tak ada bersambung dengan network yang lain. So that is the interface yang pasif lah. So bila router tu send broadcast message, send discovery message, dia takkan send kepada passive interface ni. So bandwidth yang ada dalam passive interface tu tak akan terganggu lah dengan discovery packet, dengan broadcast packet yang dihantar oleh router untuk update dia punya routing table. So untuk read, this is command yang biasa kita akan run lah. Read version 2, kita declare dia punya passive interface, no auto summary, network sebelum dan network selepas router. So kita ambil contoh router yang kedua. Okay, based on step ni, kita ambil contoh router yang kedua. Macam mana kita nak configure R2 dalam global configuration mode, router RIP, okay, R2 config, yang depan ni sebenarnya dia automatic. Bila kita run router RIP, dia akan jadi macam ni lah. Dia dalam router RIP punya configuration. So version 2, okay. Kemudian dia ada passive interface tak kat router 2 ni? Dia ada passive interface yang bersambung dengan network ni.
network yang pergi ke 192.168.3.20. So, passive interface dia, passive interface gigabit Ethernet 0/0. Betul kan? 0/0. Ni gigabit Ethernet 0/0. Awak salah declare interface, salahlah dia punya passive interface. So kemudian R2, saya copy je lah 2 no auto summary. Kemudian network. Okey, apa network sebelum dan apa network selepas? Network sebelum dia 192.168.2. Network selepas dia 192.168.4.0. Ada lagi tak? Ni yang kat passive interface ni pun adalah network yang bersambung dengan dia juga. So, dot 3. So, itu saja untuk router R2 punya RIP version 2 punya configuration. So, untuk router R3 pun benda yang samalah yang kita boleh buat. So, router R3, ni network sebelum, ni network selepas, and this is the passive interface. Okay, tak apa. Minggu depan kita akan buat lab dalam kita punya lab. So, kita akan tengok dengan lebih detail. Kemudian, router RIP pun dia ada apa yang kita panggil default route. Okay. So, tapi default route, okay, default route kalau kita tengok command kat sini, dia start dengan IP route. So, IP route is static routing. So, this is default static route. Okay, pada R1, default static route sebab dia bersambung ke internet kan. So, default static route dia selain daripada RIP yang kita dah configure, kita tambah kat sini IP route 00000. Dia exit mana? Exit interface ni S0001. Kemudian IP dia 209.165.200.224/27. So this is the default static route yang kita boleh masukkan dalam kita punya RIP punya protokol. Okay, so this is IPv6. So kalau kita tengok IPv6 ni, dia akan tambah IPv6 lah. So untuk IPv6 ni saya skip dulu. Saya nak awak faham IPv4 dulu. And nanti baru kita akan tengok IPv6. So untuk OSPF, kita akan ada chapter untuk OSPF tu sendiri. So OSPF ni dia adalah based on Dijkstra algorithm. So yang ni biasanya awak akan belajar time level 5 ataupun level 6 nantilah. So yang ni kita just untuk awak punya knowledge lah. Dijkstra algorithm ni dia ada calculations tapi kita skip this calculation. So that's all for minggu ni. Untuk dynamic routing dan termasuk dengan RIP sikit yang kita belajar minggu ni. So minggu depan kita akan buat amali untuk RIP. Sekejap saya tengok kalau lain tu. Okey. Lain tak apa, yang lain kita ni. So untuk slide ni saya akan masukkan dalam classroom. Minggu ni tak ada apa-apa exercise. Saya nak awak lengkapkan awak punya tugasan 1. So bawa ke kelas minggu depan untuk submission lah. Okay, muka depan ni semua nanti saya akan bagi minggu depan lah masa kelas. Masa saya akan print siap-siap. So awak stapler dengan awak punya assignment yang awak dah buat lah. Okay, so far ada apa soalan untuk hari ini? Saya tak boleh nak buka NetaCAD. So
Saya tak ingat saya dah buka chapter yang seterusnya ke belum. Tapi tak apa, untuk minggu ni concentrate dulu pada tugasan. Ya, minggu depan masa kelas bawa awak punya tugasan. So sebelum saya tutup kelas, ada apa soalan untuk hari ini? Semua masih ada lagi? Tak ada, Encik. Ada Encik. Ada soalan ke masih ada lagi? Masih ada. Ada, masih ada lagi, Encik. Okay, so kalau tak ada apa soalan, sekejap saya stop recording dulu.